Enam, saya pun tak ada tengok. Tu yang 3 bulan duk ayah belah. Daripada dalam pantang sampai mai air pula duk ayah ni. Tu siapa? Mana sampai habis pantang. Pasal kepala Tuhan buat kat saya macam ni. Tuhan ni tak adil lah. Suruh telefon tak mau. Dia hantar SMS, kredit tak ada. Saya pun jawab. Sekali balas 5 SMS. Nun SMS panjang ni kak-kak. Hantar satu nombor. Kalau 3 rupang 5 kali 3. Saya ni 5 rupang. Tak buat lah. Tak bagi orang tahu kan. Saya tak mahu orang lagi. Bagi ke dia. Tak puan kau. Bulan depan jawab pula. Saya tak boleh terima pula Ustaz. Tak boleh terima pula. Kacau pula. Dan kita jawab kata anak ni bagi penyedak hati. Memang dah disebut. Dan doa sembahyang jenazah kanak-kanak pun, Allahumma ja'alhu faratan li abawaihi wa ja'alhu salafan wa zuhran. Bagi anak kecil yang mati ni jadi modal, jadi pembela, jadi syafaat untuk mak ayah dia. Dia sedaplah hati. Dia main kot pula syaitan je. Cerdik tapi tak pergi sekolah. Dia main. Ustaz, pasal apalah Tuhan saya lah juga. Ustaz, pasal apalah Tuhan, adakah anak saya ni dia mengorbankan diri untuk saya boleh masuk syurga? Pula tak. Nak jawab macam mana? Dah kita kata anak ni nanti dia minta syafaat. Nabi kata dia akan doa kat kita, akan ada dalam hadis Nabi, anak-anak ni akan pegang kendi, pegang kerek, duduk tepi telaga haud, tepi kawasan telaga Nabi di mahsyar. Nabi Allah Ta'ala suruh malaikat halau budak-budak kecil ni pergi syurga. Hampa ni tak ada dosa apa, pergi masuk syurga. Tapi tak mau buat demonstrasi. Tak tahulah bantah dudukkan diri ke. Kami tak mau ya Allah. Habaq kat malaikat Jibril, habaq dekat Allah, kami tak mau masuk. Malaikat pun pergi habaq kat Allah. Ya Allah, budak-budak ni ketegang. Tak mau masuk. Saya lah kata, malaikat tak kata. Mereka ni tak mau masuk. Tu Allah kata pasal apa? Duk teriak-teriak. Budak-budak dia teriak. Budak-budak ni memang suka teriak. Dia teriak, tak mau masuk. Dia suruh masuk, tak mau. Suruh masuk, tak mau. Macam tarik budak pergi masuk. Kita nak jawi, dia teriak lah. Kita tanya mereka pandang apa? Malaikat Jibril kita tanya, apa nak apa ni? Yang tak mau masuk ketegak nak pasal apa? Kami tak mau masuk pasal mak ayah kami tak masuk dulu. Kami nak masuk dengan mak ayah kami. Itu yang duk pergi hantar prasekolah duit mak kena tunggu. Mak nak balik. Mak nak balik beli ikan. Buat ni mak pergi beli ayam sana, mak pergi beli ayam sana. Dia duduk ngaji duduk situ. Ambil duduk ngaji. Bukan tengok kan cikgu lah, tengok keluar. Dah lah. Pasal zaman saya ni. Jadi bila Allah tanya mereka, kami nak masuk syurga, mak ayah kami ada, baru kami pergi. Kami nak pegang tangan dengan mereka. Tangan-tangan mak sebelah, dengan tangan ayah sebelah, kami duduk tersenyum. Jalan. Malaikat pergi habaq. Tak apa. Bawa keluar mak pak dia, hak lan neraka. Paisa balik, depa duduk sana. Duduk lan neraka. Hak ni dah juga, selamatlah. Hak ni cuma tadi neraka. Bawa keluar ramai. Muka ni bilaga hitam. Macam kerja kelarang. Duduk lan neraka. Mana nak main putih melepak macam pakai kapur. Hitam duduk lan neraka. Arang beruping. Malaikat kata, ni dia mak ayah apa? Pergi kan cari. Dia perlu garu je. Nak pergi macam mana? Hak mana satu mak aku? Dia kata tak kenal. Sebab muka ni tak kenal langsung. Muka kena bakar lah neraka. Tak nampak. Lepas tu Allah habaq kat malaikat. So malaikat habaq kat budak-budak ni. Di tengah apa tu? Ada bekas air. Bismillahirrahmanirrahim. Guna bekas hayang tu bawa pergi kepada mak dengan ayah yang kamu nak pergi.
Malaikat pun bawa mereka pergi masing-masing jumpa mak ayah dia. Tu ayah. Mak ayah tu pun tahan tangan macam kita tahan. Basuh muka, bagi minum. Basuh muka, lu habis arang-arang. Lu habis arang-arang tu, barulah nampak lama lah ayah. Barulah seronok budak-budak ni. Oh, mau berjalan macam syurga. Itu kita syafaat. Tapi mak dengan ayah kena bagilah. Mak ayah boleh tak bukang nak masuk syurga. Macam mana dosa besar tak lepas? Dosa kecil insyaAllah. Lepas tu mati kecil ke mati besar ke, buat tahlil je pun tak ada masalah. Tidak ada masalah buat tahlil ke apa. Nak baca doa, nak pergi ziarah kubur hari raya, Jumaat, petang Khamis dan sebagainya. Nak pergi ziarah baca qul. Lepas tu dia tanya pula, ustaz boleh pergi kubur tak? Orang perempuan boleh pergi kubur? Tak boleh. Lepas tu hantar pula ni, ustaz saya kalau saya pergi kubur saya teriak. Ni kita nak kena melayan orang. Tu yang kadang-kadang tuan-tuan perempuan tak mesej dia tak layan tu, saya lupa. Banyak ustaz lelaki pun perempuan tu lebih kurang lah. Kawan ni perempuan. Kadang-kadang ada budak-budak di rumah dia pergi baca, abah ada orang tak mesej, tak apa tak dulu, saya tak baca dah tu. Lepas saya tengok tak ada apa. Jadi nak kena layan. Kata kalau duk pergi duk teriak sebab pergi haram. Haram. Pasal duk payah. Saya ni pasal susah hati. Pasal anak mati saya duduk hospital. Tak ada tengok pun muka anak tu je. Sudahlah pun anak tu, anak mati pula. Allah tak adil dia. Payah lah. Payah lah ustaz nak kena jawab orang. Kira nak maki wadah dah dalam telefon tu. Dah tulis lah. Tak jadi hantar lah. Kesian kan kena hantar tu. Dia tak pergi bahasa. Dia sangat dia ni tak mau mengaji. Belah-belah kita. So mana. Lepas tu dah kata mengaji. Ustaz mengajar di mana? Alah, tu saya duduk kira saya. Siapa aja pergi mengaji lah. Cari dia apa? Saya bukan apa. Dia pergi tu pula. Dah kita suruh pergi mengaji, dia tanya jadual kita pula. Ustaz mengajar kat mana? Saya kata, saya mengajar banyak lah. Tu saya duduk cari orang dia. Ramai lagi. Bukan mesti mengaji kat saya. Saya kalau pergi mengajar satu tempat tu, sebulan sekali. Kalau saya pergi, kalau saya tak pergi, 2 bulan pula lah. Siapa yang main mengajar, pergi mengaji. Tu saya duduk kira sama. Kita banyak kena lah. Mau seribu daya, tak mau seribu daya. Dan telah sabit di dalam beberapa hadis, dah baca dah. Fa'akunu awwala man qama. Aku orang yang awal dibangkit. Fa'idha Musa akhilun bil arshi. Tiba-tiba Musa bergantung di arsh. Musa duduk di tepi arsh Allah. Fama adri akana fi man sa'iqa. Aku tidak mengetahui apakah ia termasuk dalam golongan orang-orang yang mati atau tidak. Nabi Allah Ta'ala beridu, Nabi kata aku orang pertama. Aku tak pasti. Bila aku jaga-jaga, Allah Ta'ala beridu aku tengok Nabi Musa duduk tepi arasy Allah, gantung tepi arasy Allah. Aku tak pasti sama ada Musa ni antara makhluk Allah yang Allah tidak musnahkan ketika sur itu ditiup oleh Israfil. Aku tak pasti. Jadi jangan kita duduk tahu lah. Nabi pun tak pasti, kita duduk pandai hukum pula. Tapi Nabi kata wa ana awwal man qama. Aku orang yang pertama dibangkitkan. Itu satu. Yang kedua dalam ayat tadi, semua akan hancur illa man syaa. Dalam surah Az-Zumar, wa nufikha fis suri fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa. Mungkin keenam, perhimpunan di padang mahsyar. Dia menyadi dia tak katalah padang tu bahasa Arab tak kata padang. Kita lemu padang. Sebab biasanya luah di padang lah. Luah di padang. Tapi kalau di kampung saya tu, padang bola pun padang, bendang pun padang. Bendang pun padang.
Isteri saya sampai keluar bingung. Abang mana tu? Nak pergi Padang lah. Bayar balik tengok berlembuh Kelembuk. Pergi Padang mana ni? Orang pergi Padang tak potong Padang lah. Tarik semai. Oh bagi dia, bagi orang kau ni. Orang kau ni Padang tu Padang bola. Orang belah saya tu Padang tu Pendang. Padang bola pun Padang. Pergi mana kan? Padang lah. Padang tu pergi Pendang. Orang biasa duduk bulan Ustaz tu, belah atas tu, Padang tu benda. Mana benda pada Padang ni satu tempat yang luas ya, makan luas ya, tempat yang luas. Kita pun dalam bahasa Arab dalam Quran dan hadis Nabi yang disebut mahsyar. Hasyara, himpun, tambah mim jadi isim makan, mana mahsyar, tempat berhimpun. Tempat berhimpun ni Padang. Kita beriman bahawa perhimpunan di padang mahsyar adalah berlaku selepas manusia dibangkitkan dan dikeluarkan daripada kubur. Itu iman yang kita kena imani, akidah yang kita kena pegang, bahawa selepas semua berlaku, kita akan dibangkitkan oleh Allah. Yang Allah kata tadi, yauma tubaddalul ardu ghairul ardi. Allah akan tukar bumi, ganti pula dengan bumi baru dan langit baru. Itulah mahsyar. Jadi hari itu kita akan duduk keluar daripada kubur, duduk di mahsyar. Firman Allah kata, yauma nahsyurul muttaqina ila ar-rahmani wafda wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda. Sedapnya ayat Quran. Yauma nahsyurul muttaqina ila ar-rahmani wafda. Ingatlah hari yang kami akan kumpulkan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Pemurah sebagai Tuhan yang terhormat. Dan wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda. Dan kami akan kumpul orang menghalau. Wa nasuq menghalau. Orang beriman panggil mai kumpul elok. Tertiblah. Orang yang jahat halau. Pi. Halau. Maknanya nampak tu layanan tidak baik. Tang tu pernah kena halau, mana tidak baik. Tang tu kena. Wa nasuqul mujrimin ila jahannama wirda. Dan akan menghalau orang-orang yang derhaka ke neraka jahanam dalam keadaan dahaga. Dah lah kena halau. Tak ada layanan. Di surah Maryam 85-86. Perhimpunan bagi menunggu hari ini adalah perhimpunan di suatu tempat keputusan Allah terhadap manusia. Dalam kita baca ada lafzul jalalah, kalimah Allah disebut Allah Subhanahu wa taala ataupun Allah taala ataupun Allah jalla jalalah. Bila kita sampai kita sebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu ihtiram, itu hukum dia. Kena sebut. Walaupun dalam kitab tak tulis lah. Perhimpunan bagi menunggu hari ini adalah perhimpunan di satu tempat keputusan Allah Ta'ala terhadap manusia. Inilah tempat Allah Ta'ala nak putuskan apa yang kita nak dapat. Selepas itu Allah Ta'ala menyuruh malaikat memandu manusia kepada mahsyar. Malaikat akan bawa kita. Malaikat akan bawa. Dia ada local officer, LO. Kita tak tahu kita nak ke mana. Dah ditimbang dan sebagainya, halau bawa pergi pada mahsyar. Malaikat bawa. Dalam keadaan manusia pada hari itu samalah dengan keadaan mereka semasa keluar dari perut ibu, iaitu berkaki ayam, bertelanjang dan tidak berkhitan. Kenyataan ini adalah berdasarkan kepada hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata, "Yuhsyarun nasu yawmal qiyamati hufatan 'uratan ghurlan." Qultu ya Rasulullah, yanzuru ba'dhum ila ba'd?
Qala sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah, al-amru ashaddu min an yanzura ba'duhum ila ba'd. Akhrajahu Muslim. Aisyah dia dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita, dia baca kuliah. Nabi dia berkuliah. Nabi kata, yuhsyarun nas, manusia ni akan dihimpun yaumal qiyamah, pada hari kiamat, hufatan, dalam keadaan berkaki ayam, tak pakai kasut. Tak pakai kasut. Mana ada budak-budak keluar main pakai kasut no? Keluar main barulah mesti mak ada buah sarung kaki ada, daripada kecil sampai ke besar. Pakai khuf, pakai khuf sikit, pakai khuf. Uratan, dah lah tak berkasut, urah pula, bertelanjang, tak ada baju, tak ada pakaian, surat benar pun tak ada. Urlan, dan tidak berkhitan. Macam mana kita keluar azan? Lalu berkata Aisyah, qultu ya Rasulullah, aku kata kepada, aku tanya kepada ya Rasulullah. Aisyah tanya Nabi, yanzuru ba'duhum ila ba'din. Dia tanya, Aisyah tanya, Aisyah ni pun macam kita lah jugalah. Kalau kita lagi telanjang, dia fikir tak malu ke lah. Semua lah, tak ada telanjang, tak ada kaki, tak ada kasut dan sebagainya. Jadi dia fikir, malu lah. Dan Aisyah tanya, kalau begitu manusia hari itu dapat melihat aurat-aurat orang lain. Jadi kita boleh tengok, kawan orang boleh tengok kita, kita boleh tengok orang. Malu lah. Aisyah tanya ni, mana malu lah? Tak malu lah. Jadi kita boleh tengok orang, ya Rasulullah, orang boleh tengok kita. Dia tanya betul. Qala, Nabi kata, ya Aisyah, wahai Aisyah, al-amru ashaddu min an yanzura ba'duhum ila ba'din. Suasana di hari itu membingungkan manusia daripada melihat seseorang akan aurat orang lain. Maknanya kita duduk di situ, duduk tunggu Allah nak putus hukum kita, sambil duduk kena halau, duduk kena bawa malaikat, bawa pergi tu. Dia tak ada dah nak tengok aku dah. Tak ada nak tengok aku. Ya Allah Ta'ala sebut dalam Quran dalam surah, Yawma yafirrul mar'u min abi, Yawma yafirrul mar'u min akhi, wa ummihi wa abi, wa sahibatihi wa bani. Hari itu, kawan ni lari bertuan. Mak pun tak kenal dah anak. Dah hidup dunia ni, tengok orang betul lah. Pecah pun jatuh belah. Anak pun ni ada apa? Perasan dengan orang tu lah, kasar. Tapi di akhirat duduk sebelah, tak kenal lah anak. Pasal masing-masing duduk kira selamat dia. Anak tak kenal mak, tak kenal ayah. Anak tak kenal mak, suami tak kenal isteri, kawan tak kenal kawan. Habis. Pasal masing-masing duduk sibuk, duduk tanya aku nak kena apa. Masih duduk yang kena azab, yang duduk pasal takut, pasal bimbang dan sebagainya. Itu keadaan tu. Jadi nak tengok hak orang punya tak ada. Pasal asyadul amr, urusan keadaan, hal keadaan kita di hari akhirat ketika itu di mahsyar terlalu sibuk. Tak fikir dah hai remeh ni, remeh punya cerita. Tapi kalau di dunia dia buat macam tu, dia tak ada remeh ha? Bawa kereta bawa berhenti. Pasal di dunia dia terbalik lah, terbalik dengan akhirat. Al-aqsu, dia terbalik. Di dunia benda macam ni satu keseronokan, satu keajaiban, satu keanehan. Nak tengok. Tapi di akhirat telanjang itu biasa. Kalau di dunia kita tengok orang pakai pakaian, biasa lah. Di akhirat tengok orang tak pakai pakaian, itu biasa. Pasal kita masing-masing ada tugas, ada benda yang kita duk fikir, kita nak masuk. Kemudian tu lah.
Panjang di ni. Lebih 12 Boleh. Tak boleh, ni nak boleh juga. Tambah banyak-banyak nak makan masa tuan-tuan dan puan-puan. Tunggu saya 1 jam cukup. Tak halal lah. Ustaz rasanya kalau kita masuk syurga lah, pakaian juga tak? Masuk syurga dapat pakaian. Sebab orang yang duduk dalam syurga ni, hiasan memang pakaian syurga. Macam Nabi Adam duduk dalam syurga dengan Hawa, hiasan adalah pakaian cantik, pakaian syurga. Jadi itu sebagai satu balasan untuk orang masuk syurga. Allah Ta'ala bagi balasan. Masa di situ tak ada, di mahsyar tak ada. Sebab di mahsyar bukan syurga, di mahsyar bukan neraka, tapi dia sudah rasa tempihan. Kalau yang nak masuk syurga, dia rasa lapar, rasa selesa, rasa tak sesak. Yang nak masuk neraka, dia rasa ketat, semua pun. Bila masuk ke syurga, barulah dia dapat apa yang Allah Ta'ala janjikan untuk dia. Allah Ta'ala janji kamu masuk syurga dapat rumah sekian, dapat bidadari, dapat orang hurul ain, ahli-ahli syurga yang membantu kita, dapat makan itu, dapat ini, ke sana ke sini. Ada orang yang masuk syurga, Nabi kata kamu boleh masuk mana-mana pintu yang kamu nak. Barulah kita diberi perhiasan-perhiasan syurga. Jadi masa duduk situ tak ada. Allah. Ada soalan? Yes. Yang tak balik lagi. Soalannya, masuk syurga kena apa? Anak-anak orang kafir yang mati kecil. Ya. Ada orang kafir yang mati kecil. Ada ulama membahaskan oleh kerana mereka ini dilahirkan, ambil yang qaul pendapat yang muktabar yang besar. Mereka ini kecil dan dilahirkan dalam keadaan masih belum balik, dimasukkan ke dalam syurga. Dan mereka tidak dapat memberi syafaat kepada mak ayah dia, sebab mak ayah dia kafir, syirik, dosa besar tak payah. Dosa besar tak payah. Sebab kita, masa kita masih di dalam alam malakut, alam roh ini, yang sebelum daripada mani, sebelum jadi nutfah, sebelum jadi darah, sebelum jadi daging, kita telah berjanji kepada Allah. Allah sebut dalam Quran, alastu bi rabbikum. Semua kita ni, semua kita, Allah tanya kita dalam alam tu, adakah kamu mengaku aku ni Tuhan? Qalu bala syahidna. Ya, kamulah Tuhan kami. Jadi bila keluar mai, lahir, bila dia besar berakal, dia mencari jalan yang bermacam-macam, akhirnya jadi kufur dengan Allah, ada yang beriman. Di atas alasan itu dan ayat itu, ulama sebut, pandangan ulama kata, kanak-kanak, anak-anak orang kafir, orang musyrik, Allah Ta'ala masukkan mereka ke dalam syurga. Tapi mereka tetap nak tunggu mak ayah. Tapi syafaat mereka itu tidak boleh sampai, tidak mencukupi, tidak sampai. Wallahu a'lam. Habis tak soalan? Sekian soalannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. اللهم اشرح بالقرآن العظيم صدورنا ويسر به أمورنا وعظم به أجورنا وحسن به أخلاقنا ووسع به أرزاقنا ونور به قلوبنا يا رب العالمين. اللهم افتح علينا يا الله فتوح العارفين وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا وزدنا فهما.
والحمد لله على كل حال ونعوذ بك من حال أهل النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله